Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu qala ma'alif rahimahullah. Babu ma jaa fi barakati fit ta'am. Situ bab yang 97 yang datang ia pada menyatakan hadis menerangkan barakah pada makanan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah makanan itu boleh ia barakah dan boleh ia tidak. Makanan boleh datangkan menyebabkan keberkatan atau sebaliknya. Pertama, makna barakah. Maka makna barakah itu barang yang sedikit menjadi banyak, barang kecil jadi besar, barang yang tahan sebentar boleh tahan lama. Dan makan dan lainnya lah. Boleh ia menyalahi adah kepada siapa-siapa yang suka Tuhan kurniakan, sebagai Tuhan kurniakan Nabi-Nabinya dan Rasulnya dan awliya-Nya berkat pada makanan, dan berkat pada umur, dan berkat pada amal, dan berkat rezeki dan lainnya. Itu secara umum. Secara umum berkah mana apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambah kebajikan. Itu makna barakah. Dan telah berlaku barakah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabatnya di atas makan minum, makanan dan minuman. Itu beberapa kali dan beberapa banyak. Sebagian telah datang satu daripada khabar mana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Aisyah qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indana syatrun min sya'irin fa akalna minhu ma syaa Allah summa qultu lil jariyah kiliha fakalathu falam yalbas anfanya qalat falau kunna taraknahu la akalna minhu aksara min zalik. Diriwayatkan daripada seorang daripada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya ialah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada telah ditinggalnya di sisi kami sedikit daripada syair. Lalu makan kami daripadanya sekira-kira dikehendaki Allah Ta'ala. Maksudnya beberapa lama tidak habis-habis. Ya, makanan itu dimakan tak habis-habis. Ialah oleh keberkatan peninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripadalah aku lihat akan hal yang demikian itu, maka aku suruh seorang daripada jariyah, mana khadam dia akan sukat. Ada sebanyak mana lagi yang tinggal. Quran kataku bagi jariyah itu, hai jariyah, sukat olehmu akan syair yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu. Ada sebanyak mana lagi. Maka jarak itu pun pergi menyukat akan dia. Dan kami ketahui sedikit banyaknya. Maka tidak berapa lama kemudian daripada sukat kami makan, akan dia lalu habis ia. Kemudian kata Sina Aisyah radhiyallahu anha, dikalau sekiranya tidak kami sukat, akan dia bahkan ia akan tinggalnya dan biarkan dia di situ tidak bersukat, tentulah boleh lagi kami makan daripadanya lebih banyak dari makan kami itu, yakni lama lagi, mungkin tak habis gitu kan. Tapi apa boleh buat, sudah jadi tersukat, maka jadilah hilang berkatnya dan habislah ia dengan segeranya oleh sedikit itu. Dan kita bisa punya hadis ni hadis yang sahih. Banyak lagi berlaku sahabat begitu jugalah. Ya. Dia dimakan tadi Rasulullah doakan tak habis. Jadi dia pun sukat, lepas sukat dia seluar. Ya, habis sebab itu. Kalau didiamkan dengan izin Allah Ta'ala, terus ada apa-apa tak buang.
Allah. Kemudian babu maja'a fi karahiyatis salah fi tasawir. Baratan menyatakan tegas semayang pada gambar-gambar. Tetapi kiranya saudaraku, seafdal-afdal ibadat itu ialah sembahyang. Selepas daripada iman ialah as-salah. Maka sembahyang itu ada fardu dan ada sunat. Maka sembahyang fardu itu tetaplah tidak suatu ibadat yang terlebih mengatasinya pada pahala. Ibadat khususnya kontak antara hamba dengan Tuhannya. Dan pengambilan ini pun Rasulullah SAW dijemput. Dan dinamakan sembahyang itu ialah hadiyatuz ziarah. Hadiah bagi orang yang ziarah, iaitu akan Allah Ta'ala ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian daripadanya pahala segala yang fardu. Kemudian daripada sembahyang, kemudian barulah ibadat fardu yang lain. Kemudian sembahyang sunat pula. Selepas fardu yang lain, dia kembali balik kepada sunat, sunat sembahyang juga. Kalau fardu dia wajib afdal, maka yang sunat dia pun lebih afdal. Tiada satu ibadat sunat lebih mengatasi pada sembahyang sunat pada pahalanya. Besar. Dan sebaik-baik ibadat itu ialah ibadat yang terus berhadap kepadanya di dalam masa mengerja. Maka sembahyang itu sebaik-baik ialah ia cukup padanya segala kaifiat yang zahir dan yang batin. Maka kaifiat yang zahir ialah daripada kelakuan dan bacaan yang telah dikhaskan, cara dia, kaifiat dia, ya, bacaannya, cara rukun fi'li dia dengan qiyamnya, rakaatnya, sujud khas dan bacaan begitu juga. Dan kaifiat yang batin iaitu tawaduk dan khusyuk dan tazallul. Tawaduk maknanya merendahkan akan diri, khusyuk qalbi dengan Tuhan, tazallul menghinakan diri dengan Ta'ala. Semua benda itu kena ada dalam sembahyang sebagai pakaian batin. Dan cukup berhadap hati pada yang dilakukan, mana memberikan akan fokus dia. Dan yang dibaca, dan cukup ingat dan jaga, dan dikendaki satu kemudian daripada satunya. Maka tidak datang sebagai yang dikatakan itu, melainkan menjauhkan dari sebab-sebab yang menggalangnya daripada akhwal dunia. Melainkan pada benda yang seumpama ini, pakaian dalam sembahyang zahir dan batin yang mulia ini naklah dijaga dari penggalang ni, mana pengacau dia, atau yang menjadi hijab bagi dia. Itulah urusan duniawi dimasukkan dalam sembahyang. Urusan ini tidak dikendaki dan tidak dibenarkan seseorang memasukkan urusan ingatan dunia dalam sembahyang dia. Yang dilarang, tak dibenarkan berdasarkan zahir ayat, wa aqimis salat li zikri. Dirikan kamu sembahyang untuk kamu mengingati Allah Ta'ala, bukan ingat kerja dunia juga. Kemudian tidak dapat seperti yang tersebut itu oleh orang yang serabut hatinya. Mana pencapaian untuk kekhusyukan, tazallul dan seterusnya tadi, dan berbagai mutiara besar yang ada dalam sembahyang, orang yang terganggu fikiran dia, ia telah serabut hatinya dengan hal kehidupan dan kesedapan dan nikmat. Kerana semuanya itu apabila ada kepada seorang tentu payah tinggal di belakang, ya, papan hatinya dalam masa sembahyang. Mana benda itu akan terlekat pada qalbi dia. Maka macam mana dia nak menghadap, kaifa yashrikul qalb suwarul aqwan min tabi'atin fi mirati. Macam mana hati kamu nak bersih menghadap dia, sedangkan rupa-rupa makhluk terlekat dalam cermin hati. Dia benda tu nak dibuang. Sebelum sembahyang dia kena istighfar banyak, minta ampun dengan Tuhan dan minta pertolongan supaya qalbi dia dapat menghadap tepat, tidak ada gangguan di dalam sembahyang. Apatah lagi kalau ada apa benda yang pelik dan bermacam warna di hadapannya dalam sembahyang. Itu di antara masuk sini ialah tasawir, maknanya gambar-gambar. Dengan kerana itu dia tegas syarak akan seorang yang sembahyang itu daripada berhadap kepada sesuatu yang memalingkan fikir, yang melarikan akan fokus dia daripada hal akhwal sembahyang, supaya tiada lain hati daripada berhadap dengan Tuhannya jua. Berhadap mendapat tawajuh. Sebab itu dalam iftitahus salah dia dah buka Swiss tawajuh. Apa Swiss tawajuh dia? Wajjahtu wajhiya lillazi
fataras samawati wal ard, aku hadapkan, bermakna dia sudah berpaling daripada yang lain. Sebab tu sebagaimana kita membina yang awal dipanggil min syurutis sihatus salah ialah apa? Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan zahir kamu daripada Masjidil Haram. Maka untuk mengesahkan penghadapan zahir ni kepada Masjidil Haram, dia kena meninggalkan segala arah yang lain selain daripada arah kiblat. Ya. Baru ni dapat arah kiblat lagi kan. Jadi maknanya dia takkan sempurna dan takkan betul menghadap kiblat kalau dia berpaling kepada arah lain. Tengah sembahyang dia berpusing kanan, berpusing ke kiri, maka hukum dia batal sembahyang. Itu arah zahir. Begitu juga arah batin. Sebagaimana kita membuang segala arah lain, begitulah kita kena buang segala ingatan yang lain. Zahir kita menghadap kiblat zahir, batin dia menghadap kiblat batin. Mana kiblat zahir, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadap Masjidil Haram. Dengan cara yakin bila dinampak, dan cara kita sekarang dengan cara ijtihad, zan dan sebagainya lah. Cerita tu. Maka kiblat batin pula ialah menghadap terus. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dipanggil muraqabah ahadiyah. Fa aina ma tuwallu, di mana saja kamu berhadap hati kamu, fasamma wajhullah, di sana mana tempat tajalli akan Allah. Fasamma ay wajhut tajalli. Di sana wajah Allah ay wajhut tajalli. Wajah maknanya untuk kita memandang, sebagai cermin memandang kewujudan Tuhan. Di mana saja kita pandang, semua itu menunjukkan kewujudan Allah. Dan sebab yang kita pandang semua ni keliling kita 360 darjah atas bawah semua ialah dipanggil apa? Asar. Kesan-kesan kejadian kudrat dan iradat. Maka hati kita akan terus pergi pada muasir yang memberi kesan. Ya, siapa dia? Huwallahu ta'ala. Bermula dalil yang menunjukkan atas seperti yang demikian ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Aisyah qalat kana lana kiramun kiramu sitrin fihi tamasil ala bab fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inzi'i fa innahu yuzakkiruni ad-dunya. Qalat wa kana lana syamilul qatifah, ya qatifah taqul alamaha min haririn kunna talbasuha. Hasan Sahih Gharib. Diriwayatkan daripada seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihinya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, adalah bagi kami suatu kain tirai yang ada padanya gambar-gambar rupa-rupa benda yang tak bernyawa. Ya, kait benda yang tak bernyawa, yang tergantung kain tirai itu atas pintu, maknanya biliknya. Sebab dia nak kait sini yang tak bernyawa. Bagaimana kalau yang bernyawa, dia memang tak boleh. Ya. Inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah al-musawwir. Sesungguhnya paling kuat azab seseorang di akhirat itu ialah orang yang musawwir. Musawwir yang membuat rupa-rupa benda yang bernyawa. Ya, tak kira apa benda nyawa. Kita lukis benda yang bernyawa, maka kita dilarang. Besok di akhirat disuruh kita masuk ke nyawa. Kalau saya tak boleh, maka dicempak dalam neraka. Cuma ada khilaf ulama ukiran yang macam mana. Itu dibahas. Setengah mengatakan ukiran tak kira, sama objek tu benda bertongkol, kan, macam apa kita panggil patung. Itu benda yang bertongkol. Adapun benda yang dikatakan tidak bertongkol, macam kita snap gambar pakai kamera tu, itu tak ada tongkol, ya? Atau ada khilaf. Yang tu setengah kata boleh, setengah kata tak boleh juga. Di situ pula ada khilaf lagi. Sekerat boleh tak, sekerat tak hidup, tak boleh tu. Yang setengah orang kata tak, sekerat tak sekerat pun tak boleh juga. Itu banyak perbahasan itu. Walhasil benda yang bernyawa, ya, itu ada khilaf dalam tegahan ni.
Sebab tu dia kait sini benda yang bernyawa. Ada pun benda tak bernyawa, pandangan bukit, bukau, gunungan tak ada masalah lah. Tapi yang ijma' sepakat kalau benda bertongkol tu tak ada khilaf ulama, tetap haram ni. Ya, macam kita tak apa medal ke apa kan. Dia lawan bola menang, wah nak bola terbatang tu. Itu memang tak boleh lah. Dia buat tugu kan, tugu negara kita buat dulu, kemudian buat fatwa kalau tak dia. Kau cik fatwa dulu boleh buat, mana boleh buat, haram terang. Tu tak ada khilaf ulama tu. Ya. Yang ada khilaf masalah benda yang tidak bertongkol, macam kita lukis tu. Kita snap gambar tu. Hujah mengatakan zahir kita tadi. Inna, dia guna taukid dia. Dalam bahasa Arab dia kuat, inna sesungguhnya. Inna asyaddan nas, sesungguhnya bersengatan manusia azaban nisbah azab. Pada hari kiamat ialah al-musawwir, mana orang yang draw, dibuat gambar yang bernyawa. Bagi mereka yang katakan yang bertongkol tak ada khilaf lah, semua kata haram. Cuma snap gambar tu ada khilaf. Dia kata kalau sekiranya snap tergambar, menggambar bayang tu tak boleh, jadi kita tak boleh tengok cermin lah. Kita tengok cermin nampak tak? Nampak. Kita kata tak apa itu. Sebab kita tengok cermin mesti nampak wajah kita dalam. Ya, tetap tak boleh juga. Rasulullah pernah bercermin menggunakan serban pakai mangkuk, boleh nampak dalam gambar. Kan? Kita mangkuk air, nampak gambar dalam. Situ mengatakan yang tu tak apa. Yang sepakat kata tak boleh, yang tu bentuk tongkol kan. Banyak kan dia orang buat. Kalau gambar burung lang dekat tiang rumah ni, besar. Ya. Gambar kalau apa piala-piala banyaklah, kalau main bola sebatang seorang nampak yang besar dia buat. Ya, bila penuh gambar tu tak ada sekat, dia tak ada khilaf. Ada pun yang khilaf masalah macam kita snap gambar tu pakai tu bayang ni manggil, atau ada khilaf ulama. Yang sini sebab dekat ini yang tak bergambar, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia sembahyang berhadap ia ke situ, tentulah tidak syak bahawa tirai itu bertentangan dengan muka. Nampak. Apabila Rasulullah SAW mau sembahyang, ditampaknya Rasulullah SAW akan kain tirai yang bergambar. Lalu bersabda ia, hai Aisyah, tanggalkan tirai yang bergambar-gambar ni, berbelang-belang macam warna kan. Kerana bahasanya memberi ingat ia akan daku akan dunia dalam sembahyangku. Itu makna menjadi sebab. Nabi cerita untuk kita lah ya. Rasulullah tak ada hal lagi sebenarnya hakikat. Ini apabila aku sembahyang padahal ia di hadapanku, lalu aku pandang kepadanya, jadilah berpaling hatiku padanya, maka mengenangkan rupanya dan halnya macam-macam, maka sudah cacat sembahyang aku dengan sebabnya. Dengan kerana itu tanggalkan oleh makan dia. Itu mana Nabi beri sebab, Nabi beri elat supaya apa? Tanggalkan sebab mengganggu. Jadi siapa yang terganggu kita lah. Mana kira Rasulullah hebat, tak ada hal. Tapi nak ceritakan orang panggil apa? Pukul anak, sindir menantu panggil. Ya. Jadi benda-benda yang mengganggu. Dia kalau pakai kain terus putih tu tak ada gangguan. Dia berbelang-belang macam-macam. Kain pula kan kain pelik-pelik. Dan semain tanya, wah ni mana punya buatan? Ini mahal lah ni. Wah ada macam-macam cerita dalam tu. Ya, macam-macam cerita keluar kan. Lain cerita kain pula. Semayang kain pula dia panggil. Kemudian kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ada bagi kami kain buruk daripada baldu. Berkata Sayyidina Aisyah, tepinya dari sutera. Adalah kain buruk itu kami pakai akan dia. Dan kata Isa Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Yang masalah pakaian isteri Rasulullah SAW, iaitu dengan sepotong hadis dalam masalah 98. Tahulah kita akan sedikit dari ahwal isteri Rasulullah SAW pada pakaian. Tidaklah isteri-isteri baginda SAW itu tampaknya berlebih-lebih pada dunia tentang pakaian, tak ada. Sekadar itu. Dan tidak mana-mana sombong pula dengan tidak menerima pakaian buruk. Bahkan dipakai yang buruk dipakai. Bahkan pakaian buruk dan yang buruk itu jadi persalinan lah. Suka pakai yang buruk-buruk. Sebab apa tu? Itu menandakan tawaduk. Sayyidina Umar melihat pakaian ni, dia jadi Perdana Menteri, dia jadi pemimpin negara tu, pakaian dia berjahit, berbelah jahitan, tampan. Tuan-tuan kalau baju koyak jangan buat, suruh isteri tampal. Kita khaskan 2-3 jenis pakaian yang memang bertampal, jahit kan kita pakai.
lain rasa. Ini baru sikit buang, sikit buang dia kain buruk. Ya, simpan 2-3 helai, suruh orang rumah jahit tampal saja kita pakai, tengok rasa kan. Pergi majlis-majlis besar pun terpakai, tengok macam ni. Boleh tak kalbi kita? Kalau nampak tu mana ada orang lah. Nak tahu ada orang dalam kalbi pakai, kawan tengok ada lah tu, ada orang lagi, tu yang zikir tak naik. Dia zikir orang dia dalam hati dia. Kalau dia pakai sama, hatta yastawa indahu, sama bagi dia. Ya. Adapun hal makan minum pula, telah lalu beberapa hadis dan kebanyakannya kenyataannya selalu berlapar, masya-Allah, sampai 2-3 hari. Ya, sahabat-sahabat Nabi banyak, ada 5 hari, 6 hari, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Ya, Allah, dia tak makan 3 hari saja ni. Kita satu hari pula paling kurang 3 kali. Pagi, tengah hari, malam, ikan bakar lagi kan, bakar kembali. Allah, selalu berlapar sampai 2-3 hari tak jumpa makanan. Makna mereka tentang urusan dunia ni memang sederhana betul lah. Ya, bukan sederhana, cukup sederhana gila. Ala kadari. Itu yang kepala dia wanita sakit kan. Itu fikir yang tu yang sakit, nak ni pening. Ibadat pula jadi tergendala banyak. Sebab tu kalau kita tengok bulan Ramadan ni satu bulan yang cukup beza bulan lain. Kita punya ibadat rasa ringan, lapar banyak. Tak ada makan, tak ada apa, senang urus. Yang pagi cik makan tu, hal tengah hari lagi satu anak bersiap, macam-macam. Dan sampai sebulan pun tu ada tidak berasap dapur. Nabi nampak 2 bulan. Timur bulan naik bulan, timur bulan naik bulan lain, sedangkan di dapur Nabi tidak berasap. Ini cukup takut tak berasap ni orang Melayu. Orang Melayu, kau jangan bawa pasal tak berasap dapur kau, dia kata. Dia punya cakap melekat. Jangan kau bawa pasal tak berasap dapur kau, padahal dapur ni tak ada asap pun, dapur karen. Maksudnya apa? Kau tak makan sekarang, cukup dia takut dah ni. Tak berasap dapur dia takut. Sedangkan Rasulullah 2 bulan yang ada ialah al-aswadan, 2 benda hitam. Apa maksud minta al-aswadan? Al-ma' wa tamar, tamar air kan. Ya, makanan Rasulullah 2 bulan makan air, tamar air, masya-Allah. Ya, pun test sekali kan. Dia ajak orang rumah, jom bulan ni kita makan tamar air. Allah. Semuanya itu menunjukkan mereka itu tidak beradab kepada dunia itu sebenarnya. Mana kiblat ialah Allah Ta'ala, bukan dunia. Bukan tak makan, dia makan tapi ala kadar, cukup-cukup, maknanya sederhana sangat. Barulah ruang masa dia untuk agama Allah itu luas. Dan cukup sabar atas apa kesusahan di dalam dunia. Sebab disuruh kita ni banyak bersahabat dengan fakir miskin. Ya. Sebab Nabi itu sangat suka kepada fuqara wal masakin. Sebab bila kita berkawan fakir miskin, kita dah nampak nikmat kita tu banyak. Kalau kawan korporat besar memang panggil tak cukup je kan. Sebulan 5-60 ribu masuk pun tak cukup. Nak lagi, nak kau lagi. Ya, tuan. Bila kawan fakir miskin dia, kita nampak, banyak dah nikmat kita. Ya, sebab tu dalam hadis ada, iza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil halqi wal mali falyanzur ila man huwa asfala min. Bila kamu tengok orang daripada kamu, kejadian dia ke atau benda dia ke, hidup dia, tengok orang bawah. Panzur ila man huwa asfal, tengok orang bawah. Kita pakai kereta, ada orang pakai motor. Kita pakai motor, ada orang pakai basikal. Kita pakai basikal, ada orang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang lumpuh, makan pun bersuap. Baru kita nampak banyak nikmat. Ya. Dipandang ke bawah, kita tak pandang ke atas. Pandang atas biarlah, memang tak cukup panjang. Semua itu menunjukkan mereka itu tidak berhadap kepada dunia dan cukup sabar atas apa kesusahan di dalam dunia. Ya, cukup sabar. Bahkan mereka naik peringkat apa? Hati dia dengan Tuhan kan. Dia kalau makam ibadat dia panggil sabar. Sabir, orang sabar duduk dalam makam ibadah. Kalau makam rida dia panggil makam ubudiyah. Kalau tinggi lagi makam ubudah, itu maknanya syuhud fana dengan Tuhan habis. Ya. Kalau wali-wali duduk terhadap Rasul-Rasul, Rasul-Rasul lagi lah tinggi. Ya. Sebab tu orang ambil hujah mengatakan bahawasanya Rasulullah di sana bukannya mati kan, berpindah. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang mati syahid tu mati. Mana tak mati, dia beri rezeki di sisi tu Tuhan. Mana tinggi Rasulullah dengan orang syahid? Kalau orang syahid tak mati, Rasulullah siapa? Lebih tinggi pada itu.
tu dia orang kias, ya. Bukanlah mereka itu orang-orang gila dunia tak, ya, dan lalai daripada akhirat, bukan. Dan mereka itulah disuruh syarak kita makna tiru. Itu dia. Mayaish minkum fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mad'u 'alaihi bin nawajih. Hadis sahih. Nabi berpesan pada sahabat, barang siapa dipanjangkan umur di kalangan kamu akan tengok umatku berpecah cukup banyak. Maka jalan selamat kamu kena pegang jalanku dan jalan para sahabat. Jalan para sahabat ni. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit perjalananku dan para sahabat itu dengan gigi geraham kamu. Kinayatan an syiddatit tamassuk 'ala sunnah. Kinayah kita berpegang teguh dengan jalan Allah Ta'ala. Itu mana. Masalah yang ke-100. Bantal Rasulullah SAW, ia tidur di atasnya. Apa Rasulullah bunyi? Sesungguhnya Nabi kita SAW telah wajib ia bersifat amanah. Itu memang Tuhan pakaikan sebab dia membawa risalah agama, ya. Kerana tiap-tiap yang disampaikan pada segala umat itu tidaklah ia memperbuat lain daripada yang disuruh. Sebab tu Allah berikan otoriti besar tu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak tutur mereka wahyu semua tu. Maka oleh kerana itu hendaklah kami wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi buat datang kamu kena terima pakai, dan apa saja dilarang kamu kena tinggal. Sebab dia dapat terus pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Itu panggil maksum. Dan sampaikan pada umatnya, satu pun tidak tertinggal. Maka setengah daripada barang yang disampaikan dan dikhabarkan, dia telah hendaklah mana kuat berhadap kepada akhirat, jangan berhadap pada kesilapan dunia. Ya, dunia zahibah, dia pergi makin tinggal, akhirat dia datang makin dekat. Maka demikian juga ke atas dirinya ia berbuat. Nabi sebagai contoh dia, tidak ia ambil kesilapan dunia yang fanin ini. Ya, fan maknanya binasa. Kullu man 'alaiha fanin. Hingga makan minumnya selalu dapatnya lapar dirinya. Kau nak kira dia orang paling hebat, afdalul makhlukat, laula kama kanatil aflaq, kalau tidak kena engkau Muhammad aku tak jadi langit bumi ni. Ya, kau nak kira oleh otak kita sempit ni, wah Nabi patut dapat specialnya kan. Special apa semua dia dapat mewah besar. Dia letakkan kekasih yang paling dikasih di padang pasir kering kontam. Itu menandakan apa dunia? Annad dunya la qimata laha. Bahawa dunia tidak ada qimah, tidak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita kena minta Allah buangkan daripada kalbi kita perasaan rasa besar pada dunia. Sebab itu doa Rasulullah SAW. Ya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa mablaghan ilmina. Ya Allah, ya Tuhanku, la taj'alid dunya, jangan engkau jadikan dunia ni pada aku ni apa? Akbara hammina, matlamat besar dalam hidup, fokus besar dalam hidup. Satu, wa mablaghan ilmina, dan tempat kemuncak ilmu kami dunia kan. Tidak ilmu dunia hampa luar negara begitu. Dia tengok ni perjuangan tak lepas. Bab ilmu terletak yang dunia, oh main hebat dia cari berambat siang malam, ya. Bab dia dengan Allah Ta'ala dia buat tak gitu. Oh, apa dia jawab? Jawab esok, siap jawapan. Dekat sana esok, siap lah kan. Kita lebihkan yang tidak disuruh lebih, kita mengurangkan benda yang disuruh lebih. Bawa doa Nabi kan, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammi. Kalau seorang hammi, kalau seorang ramai hammina. Wa mablaghan ilmina. Kalau seorang wa mablaghan ilmi, ya. Jadi maksud dia apa? Kemuncak kehidupan kita ialah dia. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu kemuncak segalanya. Hingga makan minumnya selalu dapatnya lapar diri. Dalam bab makanan Nabi kan selalu ada berlapar. Puasa biasalah, Nabi sukalah puasa Nabi Daud alaihissalam, yasumu yauman kana yasumu yauman wa yaftir yaum. Puasa saya tak puasa saya Islam. Dan pakaian daripada yang buruk dan kasar-kasar. Sebab kalau kita tengok sini kan, ambil dia rasa kita semua tak lepas. Sangkut kan, ya. Dengan macam-macam kita ambil kesedapan dunia. Kita mengaku je lah. Kalau tunggu saya angkat tangan selendor je lah, gitu.
tunggu baju hujang yang dan tengok Nabi kita angkat tangan dululah, surrender je lah. Memang faul banyak kita ni, kita mengaku je lah kan. Minta ampun banyak dengan Allah Ta'ala. Dan tempat tidurnya Masya Allah dan tempat duduknya daripada tikar dia. Wah, kita punya tempat duduk kan main berdentum. Melambung tenggelam. Kalau tidur kepala tak nampak. Sayup intan ni. Allah. Duduk di atas tikar dan tamar, bukan daripada hamparan pemaidani dan sebagainya. Nabi nak pakai pemaidani, datuk pemaidani dia boleh pakai. Sebab Bukit Uhud tawarkan Nabi. Kalau setelah kata on jadi dia, terus dia bertukar. Sebesar-besar Bukit Uhud jadi emas dan paling kaya dalam dunia pada awal sampai akhir. Ya, Nabi kata aku bukan diutus untuk itu. Aku diutus untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Daripada manusia menyembah makhluk kepada manusia menyembah makhluk kepada menyembah Allah. Itu Nabi punya tugas besar, bukan kerja ni nak mengumpul benda ni, nak bersedap benda ni yang sementara tu ya. Itu cara tertingginya akhlak Rasulullah SAW. Hingga bantal tidur SAW itu pun diperbuat daripada kulit, diisinya dalamnya dengan sabut. Ya, balik kan cari kulit bubur sabut tu. Dia tidur bantal sabut lah kan. Jadi mana ganti kabu-kabu dan kapas. Kasar tak sabut dan kasar ya. Dan lainnya daripada barang yang lembut yang diganti. Kalau kapal lembut kan. Maka perbuatan ya ini ialah menghinakan dunia. Ya, Nabi memuliakan akhirat, mana memandang hina pada dunia. Tiada suatu perkara yang berkekalan manfaatnya melainkan faedah menolong mencapai akhirat saja. Oleh itu tiadalah seperti yang diperbuat itu. Ya. Cek baliklah kan. Cek tengok sirah Rasulullah SAW, baru nampak jauh kita dengan Nabi. Maka itulah hal Nabi SAW yang datang khabar dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa dengan katanya an Aisyah qalat kana wisadatun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati yaqtadi'u 'alaiha min adamin khash'uha ya khash'uha tif Allah asyuha lifun itu maknanya sabut. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW nama Siti Aisyah, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah bantal tidur dia. Kalau benda-benda dalam dia Siti Aisyah berreport dia benda dalam rumah perkembangan bantal kan. Bantal tidur Rasulullah SAW yang ditidurnya atasnya itulah daripada kulit yang diisi dengan sabut. Kulit tu kan abu sabut dalam Allah. Dan kata Abu Sa'id Tirmizi, mulai ini hadis yang sahih dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada kesederhanaan, terlalu sederhana kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab kita banyak minta maaf pada Ta'ala dan minta maaf pada baginda. Banyak kita dah langgar dan ni. Dan banyak berselawat pada dia lah. Ya, minta Rasulullah makna beri syafaat kita di akhirat itu. Kemudian masalah apa tu? Kata Rasulullah SAW, sungguhnya apa? Ada datang riwayat hadis mengkhabarkan tikar bantal Rasulullah SAW dan ketanya. Apa tu? Getanya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW sarir. Geta mana? Katil. Sini kalau sarir katil lah. Ya. Itu daripada apa? Sarir, ya. Muzammil bil barni. Alaihi kisa'ul aswad qad hasyaunahu bil barni. Diriwayatkan daripada isteri Rasulullah SAW yang dikasihi namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah bagi Rasulullah SAW ya satu getah tempat tidur, mana sarir katil, yang bertutup dengan kain beraki berjalur-jalur. Di atas getah tu
sarin lah pangkin tu. Tempat tidur itu ia kain hitam berisi dengan bardi, itulah tumbuhan semacam benderung, macam apa nama tu, menurung kan. Menurung tu kan jadi dah apa nama kriang tu sumbat macam tu kan. Jadi kalau bagus kita kan, apa yang Nabi pakai kita buat. Walaupun kita ada kan, sengaja cari, kita test pakai. Oh, mau dapat ingat Rasulullah betul kan. Lepas tu disuruh kita bersama Rasulullah setiap saat. Ya, bila makan ingat Rasulullah, bila berjalan ingat Rasulullah, gaya Rasulullah, tahu mau ikut betul lah, mau cepat dapat. Cepat dapat bersama rohani kita dengan Rasulullah SAW. Ya. Lepas ni cari daun nerung. Jadi kain ni kita buat sengaja buat setelah kita tidur. Ya, kita test kan, baru nampak ingat betul ke Nabi SAW. Masya Allah. Dan tumbuhan semacam menderung ya. Kemudian pada kala Abu Bakar wa Umar alaihi Allah. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam naiman alaihi. Falamma ra'ahuma istawa jalisan panazara iza asara sarir fi jambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah karim. Maka masuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mana ziarah radhiyallahu anhuma atas Nabi SAW. Tiba-tiba sudah dijumpa oleh keduanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atas getanya tadi itu, telah sarir ataupun pangkin. Apabila dilihat oleh Rasulullah SAW akan keduanya datang kepadanya, lalu bangkit. Ia duduk, tiba-tiba dinampak oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar atas bekas getah itu dirusuk Nabi SAW. Nampak apa? Berjalur itu. Allah Akbar. Maka sudahlah jatuh belas kasihan keduanya ke atasnya. Setengah riwayat tanpa maknanya mengalir air mata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lagi lantai. Sayyidina Umar yang keras tu pun boleh menangis. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Ridwanullah alaihimah ya Rasulullah. Faqala Abu Bakar wa Umar Ridwanullah alaihimah ya Rasulullah, ma yu'zika khashwana, ma tara min firashika wa saririka hakaza Kisra wa Kaisar ala firasil harir wa dibaj. Allah. Dan ini Kisra apalah memberi sakit akan dikau oleh kasar barang yang kami lihat pada tilam ini ya Allah, dan kata tuan hamba ini, katil ni. Dan ini Kisra, raja besar Parsi, Kaisar, raja besar Rom, seteru Allah Ta'ala, tidur di atas tilam sutera halus dan kasar. Maka tuan hamba lebih patut bagus tempat tidur daripada mereka itu, kerana tuan hamba kekasih Allah Ta'ala. Bila didengar oleh baginda Rasulullah SAW, lalu dijawabnya, faqala sallallahu alaihi wasallam, la taqula haza fa inna firasil Kisra wal Kaisar finnar Allah wa inna firasi wa sariri haza fil jannah. Maka sabda Rasulullah SAW, jangan kamu kedua kata akan perkataan ini, kerana bahawasanya tilam Kaisar, Kisra dan Kaisar akhirnya dalam neraka. Kilam dia pakai itu semua kena humban dalam neraka. Allah. Itulah penyeksa keduanya tu maksudnya. Dan bahawasanya tilam aku ni yang kau nampak ni kasar ni, getah ni, pangkin yang kasar ni, akhirnya masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Itu hebatnya. Kalau benda yang tak bernyawa dan tilam bersama Nabi bila bersahabat, apalagi kalau sahabat-sahabat ni. Jadi kita bersahabatlah rohani kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak sahabat jasad tak dapat kan? Bersahabat rohani. Apa dia? Sentiasa kalbi kita dengan dia. Sentiasa selawat dan sentiasa hudurkan keperasaan kita bersama Rasulullah SAW. Sebab satu wali besar tadi. Dia bukan sahabat zaman ni, wali besar. Dia kata, aku tidak keluar dari rumahku melainkan di kananku baginda salam, di kiriku mursyid. Mana sentiasa pasang rabitah dan kaedah dia. Sebab dia kita kuno. Tidaklah kamu berserta zahir wal batin. Untuk zahir kita tak ada peluang dah. Dan kita orang kita batin sentiasa ingat. Nak makan ingat Rasulullah makan. Nak makan tu ulama kata kau perasan kau duduk bersama dengan Nabi.
Maka kita tengok suap Nabi macam mana. Nabi ambil kanan dalam hadis, kita ambil kanan. Ya, ini duduk makan dah tak ingat Nabi, ambil pula kiri pula tu. Tangan pegang tai, pegang cendol. Kalau tuan guru saya kan makan, kalau cedok sudut tangan kiri melambung suruh ditampau syaitan ni. Khuz bi yamin. Khuz, ambil dengan tangan kanan. Ya, kalau benda keji ke bawa tangan kiri kan. Kita perasan kita bersama Rasulullah macam ni. Oh, bau lazat macam ni. Kita duduk bersama dia, berjalan rasa dengan dia, masya-Allah. Memang cepat terbuka tu. Allah karim. Maka selawat banyaklah tu ni. Maka SAW mengatakan bahawa tempat duduk Kisra tadi itu dan juga Kaisar dalam neraka. Tempat duduk aku pamping buruk ni, kau tengok ni sama aku dan syurga esok, masya-Allah ya. Meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dalam At-Targhib wa Tarhib. Itu di antara itu. Ada akhlak cara hidup Nabi yang sangat-sangat sederhana ya. Kemudian salah 102 Allah. Sallallahu Rasulullah sallallahu